Assalamualaikum semua. Hai, apa khabar? Semua dah baca doa untuk belajar? Okey, baik. So bersama dengan saya Cikgu Suhada. Hari ini kita akan sambung kelas kita berkaitan dengan yang tadi kita dah tengok video berkaitan dengan dunia mikroorganisma. Jadi saya harap semua pelajar sudah bersedia dan dalam keadaan yang sihat, duduk di rumah bersama keluarga. Semua perkakas sudah ada, semua peranti dan juga buku tulis dah siap sebab kelas yang lepas saya minta awak menyediakan buku tulis. Saya harap kerja-kerja rumah yang telah saya bagi sudah dilengkapkan dan sudah mendapat tanda tangan daripada ibu bapa. Okey, jadi saya harap semua sudah bersedia ya. Okey, jadi kita akan mulakan kelas kita pada hari ini. Okey, sepanjang kelas hari ini kita akan menambah lagi isi kandungan untuk latihan sains. Kelas yang lepas saya ada minta awak menyediakan buku tulis dan di depannya kita ada buat beberapa kolom untuk menulis isi kandungan mata pelajaran ya, isi kandungan latihan. Okey, jadi kelas yang lepas sepatutnya awak telah melengkapkan dua latihan iaitu pengenalan mata pelajaran sains dan juga istilah bab 1 ya. Dan kedua-duanya telah pun mendapat tanda tangan daripada penjaga dan sepatutnya tarikh dia mungkin hari ini ataupun semalam dah settle dah. Dan hari ini awak tambah satu lagi dalam kolom isi kandungan di mana bilangan yang ketiga, tulislah tarikh hari ini. Kita akan lihat bab 1.1 dunia mikroorganisma. Okey, jadi kita ada beberapa aktiviti sepanjang kelas ini. Beberapa aktiviti sepanjang kelas ini. Maksudnya sepanjang video ini dipertontonkan, awak mengikuti aktiviti-aktiviti yang telah pun saya sediakan. Okey, jadi untuk aktiviti hari ini, tulislah tarikh pada muka surat baharu di mana aktiviti kita 1.1 dunia mikroorganisma. Nanti saya akan minta pelajar untuk menulis objektif pembelajaran pada hari ini. Okey, jadi pada slide seterusnya nanti ada objektif pembelajaran. Boleh pause pada slide, pada video tersebut dan salin semula objektif pembelajaran ya. Okey, yang kedua, sepanjang pembelajaran kita hari ini, saya akan melihat buku teks dan kita akan ekstrak maklumat-maklumat daripada buku teks berkaitan dengan mikroorganisma. Bagus, berkaitan dengan mikroorganisma. Okey, jadi untuk aktiviti seterusnya, pada kelas yang sebelum ini, saya ada minta awak untuk menulis istilah dan maksud. Okey, ada 10 istilah dan maksud yang saya minta awak cari maksud dia dan tulis semula di dalam buku teks. Untuk hari ini, kita tambah lagi 5 istilah dan maksud-maksudnya nanti kita boleh tengoklah sepanjang PDPR kita, video PDPR ini. Awak boleh salin semula apakah maksud-maksudnya. Okey, di mana untuk istilah tersebut awak boleh tambah bilangan 11, pili, bilangan 12, flagellum, bilangan 13, plasmid, bilangan 14, endospora dan bilangan 15 adalah kapsid. Okey, ini adalah aktiviti yang kedua. Kemudian kita tengok aktiviti yang ketiga. Tadi kita akan belajar tentang dunia mikroorganisma. Jadi kita nak kenal lah macam mana pengelasan dia. Dalam buku teks nanti kita akan ekstrak maklumat-maklumat tersebut dan saya nak awak keluarkan maklumat-maklumat penting dan tulis semula di dalam buku tulis awak di dalam satu jadual. Okey, ini adalah draft jadual yang telah pun saya sediakan ya. Awak boleh pause dulu video dan salin semula jadual di sini di dalam buku teks. Okey, di dalam jadual tersebut ada kelas mikroorganisma, di bawahnya tulislah fungi iaitu kulat, alga, protozoa, bakteria dan virus. Okey, sepanjang kelas hari ini kita akan lihat berkaitan dengan saiz, bentuk ataupun struktur asas untuk setiap kelas mikroorganisma ya. Nutrisi ataupun habit pemakanan, habitat ataupun tempat yang dia boleh hidup untuk kelas mikroorganisma, cara pembiakan dan juga contoh mikroorganisma. Okey, jelas ya? Kalau jelas, sebut jelas cikgu. Okey, bagus. Awak boleh pause dulu video ini untuk awak salin semula jadual yang telah pun saya sediakan seperti ini. Dan
akhirnya nanti saya akan minta awak buat kerja rumah. Tapi sebenarnya kerja rumah tu ada dalam buku teks, nanti kita akan lihat dalam paparan skrin ya. Di mana ada soalan uji minda, saya jadikan dia sebagai kerja rumah. Nanti salin semula soalan tersebut dalam buku tulis dan carilah jawapannya. Okey? Baik. Boleh kita mulakan sekarang. So, ini adalah draft pembelajaran kita hari ini. So, saya harap awak nampak keseluruhan perjalanan kelas kita daripada objektif, penambahan istilah, kemudian kita ada ciri-ciri mikroorganisma yang telah pun diringkaskan dalam bentuk jadual, dan kerja rumah kita adalah soalan uji minda. Yang ini buat selepas kelas ya. Yang sebelumnya nombor 1, 2 dan 3 buat sepanjang tempoh proses kelas kita ini. Okey, kita mulakan PDPR kita dengan slide seterusnya. Baik, saya harap semua pelajar boleh lihat slide di sini. Okey, tema kita untuk pembelajaran kita pada kali ini adalah penyelenggaraan dan kesinambungan hidup. Ini kita akan tengok bab yang pertama, iaitu mikroorganisma. Okey. Di mana kita akan tengok subtopik 1.1, dunia mikroorganisma. Bukan kita je manusia ada dunia, mikroorganisma pun dia ada dunia dia tersendiri ya. Sama saya lah, Cikgu Suhada ya. Okey. Kita lihat di sini apakah standard kandungan kita adalah dunia mikroorganisma, itu tajuk kita tadi. Dan standard pembelajaran kita adalah berkomunikasi mengenai mikroorganisma. Mengenai ya, bukan berkomunikasi dengan mikroorganisma. Kita nak tahulah berkomunikasi mengenai mikroorganisma. Macam kita nak tahu ciri-ciri yang telah pun saya beri maklumat sebelum ini ya. Ada beberapa ciri yang kita akan lihat berkaitan dengan mikroorganisma. Okey, baik. Sebelum itu, semua murid saya minta awak ambil perhatian untuk objektif pada hari ini. Kita ada 4 objektif. Murid menyatakan maksud mikroorganisma dengan tepat. Ya. Yang kedua, murid menyatakan maksud flora normal dengan tepat. Okey, yang ketiga, murid mengelaskan mikroorganisma mengikut saiznya dengan tepat. Dan yang keempat, murid menyatakan ciri-ciri mikroorganisma dengan tepat. So, ini adalah objektif kelas kita. Jadi, awak boleh pause dulu video. Ya, pause dulu video dan salin semula objektif ini. Kita ada 4 objektif sepanjang kelas kita pada hari ini. Okey, baiklah. Kalau dah siap salin objektif, kita nak buat semakan kerja rumah dululah. Tadi kita dah minta awak tambah istilah, tapi kita tak semak lagi istilah-istilah yang saya bagi sebelum ini. Jadi kita tengok dulu semakan kerja rumah yang lepas. Ada 10 istilah. Ini adalah istilah ini dan maksudnya kita boleh ambil terus daripada buku teks. Okey, kita lihat maksud mikroorganisma, organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Flora normal maksudnya adalah mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuk lan pula, salah typo. Okey, termasuklah manusia dan haiwan. Haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Okey, kemudian kita ada maksud fungi di sini, dia ada pelbagai saiz. Fungi mikroskopik berukuran antara 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Kemudian ada maksud tentang saprofit, memperoleh nutrien daripada organisma yang telah mati. Dan maksud parasit, memperoleh nutrien daripada perumah. Okey, ini adalah 5 istilah yang saya minta awak cari pada kelas yang lepas. Okey, baik. Seterusnya, kita lihat pula pada istilah seterusnya, istilah 6 hingga 7. Kita diminta untuk mencari istilah alga, iaitu pelbagai saiz. Ya. Alga mikroskopik berukuran 1 mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Maksud protozoa, kebanyakannya merupakan mikroorganisma unisel berukuran antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Maksud, macam mana sebut semalam? Pseudopodia.
Kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Boleh bayang tak? Boleh bergerak mengepung makanan semasa fagositosis. Okey, kemudian ada bakteria, mikroorganisma unisel berukuran 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer, dan virus adalah mikroorganisma paling seni dengan saiz kurang daripada 5 mikrometer. Ini adalah maksud-maksud istilah yang saya minta awak cari pada kelas sebelum ini. Okey, awak dah ready semua? So hari ini lepas kita dah semak semak kerja rumah, kita akan teruskan pelajaran kita di mana kita akan lihat berkaitan dengan dunia mikroorganisma. Okey, objektif pertama sebelum ini kita dah lihat awak diminta untuk mengetahui apakah dia maksud mikroorganisma. Kalau kita tengok buku teks kita memang cantik, warna-warni kat sini. Penyelenggaraan dan kesinambungan hidup, dikata dekat sini mikroorganisma, bab 1 mikroorganisma. Mengapakah mikroorganisma tidak ditemukan sebelum mikroskop dicipta? Yang ni semua tahulah sebab dah nama pun mikro kan, dia adalah sangat kecil. Jadi kalau tak ada mikroskop, memang kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Apakah peranan mikroorganisma berfaedah dalam bidang perubatan, pertanian dan perindustrian? Yang ni kita akan bincangkan pada topik seterusnya. Mengapakah mencegah lebih baik daripada merawat terhadap suatu penyakit yang disebabkan oleh mikroorganisma berbahaya? Yang ini pun kita akan bincang pada kelas yang seterusnya. Pada hari ini kita akan lihat berkaitan dengan ciri-ciri mikroorganisma. Sebelum tu dalam buku teks juga disertakan di sini isu terkini berkaitan dengan penyakit coronavirus ataupun COVID-19. Coronavirus disease 2019. Itu sebab tu dia ambil nama singkatan di COVID-19. Kita tahu COVID-19 ni bermula daripada Wuhan. Sebenarnya pada bulan 12 2019 lagi. Okey, tahun lepas Malaysia dapat ke Malaysia, sampai ke Malaysia dan mula dikesan pada Januari 2020. Dan sekarang Januari 2021 kita terasa impaknya. Semakin hari semakin ramai pesakit COVID-19 yang ditemui positif. Jadi saya harap semua pelajar duduk di rumah, mengamalkan SOP yang telah pun ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Okey, susulan penularan wabak COVID-19 secara meluas di serata dunia, penyakit ini telah dikategorikan sebagai pandemik oleh Pertubuhan Kesihatan Sedunia. Pandemik ni kalau istilah penularan jangkitan, dia berjangkit ke seluruh dunia, itu pandemik. Tetapi ada satu lagi istilah kita sebut epidemik, itu pada sesuatu tempat yang kecil sahaja. Contoh kalau macam ada penyakit taun, epidemik di Sabak Bernama, mungkin di satu tempat sahaja epidemik. Tapi ini pandemik. Bila sebut pandemik, kita tahulah istilah biologinya ini adalah satu keadaan di mana merebak ke seluruh dunia. Okey, baik. Ini adalah kata kunci yang kita akan lihat sepanjang bab ini. Tapi kita akan lihat sekadar sampai flora normal sahaja untuk hari ini. Okey, kita teruskan. Ini adalah buku teks yang telah pun dibekalkan kepada kita. Saya dah highlight kan poin-poin yang penting ya. Jadi kita akan terus direct kepada poin-poin yang penting. Sebab banyak maklumat-maklumat yang lain yang juga penting, tapi ini adalah kata kunci ataupun poin-poin yang perlu dibincangkan dan diperjelaskan. Okey, pada awal objektif tadi kita diminta untuk menyatakan apakah maksud mikroorganisma. Mikro tu kecil, organisma tu benda hidup. Jadi kita tahulah mikroorganisma, kita jadikan maksud yang kita mudah faham adalah organisma yang kecil. Kalau dalam di sini maksud dia adalah organisma seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Makhluk halus tu macam mana? Adakah mikroorganisma ni makhluk halus? Mikroorganisma ni biasanya kita sebut organisma seni. Tapi kalau makhluk halus tu kita lebih kepada mistik. Itu boleh diterangkan dalam bab cahaya dan optik nanti. Macam mana tidak dapat dilihat sedangkan kita percaya dia ada. Itu makhluk halus ya. Ini adalah makhluk seni yang kecil. Okey.
Tengok cikgu ni dia kata bilangan sel badan di dalam badan manusia dianggarkan lebih kurang 3.0 darab 10 kuasa 13. Banyak ni. Dapatkah anda menganggarkan bilangan mikroorganisma dalam badan anda? Sebenarnya dalam mulut kita bilangan mikroorganisma paling banyak berbanding seluruh badan kita. Sebab dalam mulut kita ni adalah keadaannya sangat selesa dan sangat sesuai untuk dihidup. Gelap, lembab, banyak makanan, ya. Jadi dan kebanyakan mikroorganisma dalam mulut ini juga membantu dalam sistem penghadaman, ya. Jadi anggaran buku teks anggaran mikroorganisma seluruh badan campur dalam mulut lagi memang sangat banyak lah. Sel pun dah banyak, apalagi mikroorganisma. Sebab itu kita katakan dia dunia mikroorganisma. Dia ada dunia dia sendiri, ya. Okey, baik. Flora normal. Apakah flora normal? Merupakan mikroorganisma yang ditemukan pada organisma termasuklah manusia dan haiwan dan tidak menyebabkan penyakit. Jadi banyaklah flora normal ni hidup dalam badan kita. Kalau kita lihat daripada gambar rajah ni, ya, boleh kita lihat di sini. Minta maaf. Okey. Dia zoomkan di sini. Kalau di kawasan uretra ni, dekat kawasan pundi kencing ada Staphylococcus sp, Corynebacterium sp, ya. So ini adalah yang ada dekat kita punya pundi kencing. Kita lihat lagi dekat sebelah sini. Dia ada maklumat di sini, ya. Okey, kita tengok seterusnya. Ini rupanya gambar rajah dia. Bahagian atas salur pernafasan. Yang inilah. Dekat pernafasan kita, dekat hidung ni. Apa yang ada dekat hidung kita? Staphylococcus sp, Streptococcus sp. Inilah ni benda ni. Yang ini ada dalam awak punya hidung. Dalam saya punya hidung pun ada jugalah. Ini, ya. Okey, kemudian pada kulit kita. Ini pada kulit kita dia ada Staphylococcus sp, Corynebacterium. Inilah Corynebacterium. Ini pada kulit kita. Okey, kemudian pada usus kecil kita ada Escherichia coli ataupun nama yang lain dia adalah E. coli, ya, Lactobacillus sp, Streptococcus sp. Kalau kita biasa dengar Lactobacillus ni, diorang syarikat-syarikat minuman kultur selalu bubuh dalam dia punya air, kan, Lactobacillus. Jadi sebenarnya kalau kita minum minuman kultur tu bolehlah membantu penghadaman sebab secara asalnya memang Lactobacillus ni memang ada dalam kita punya usus untuk membantu penghadaman, ya. Tapi kalau kita tambahlah dengan minuman, jadi mungkin dia lebih membantu penghadaman. Sebab itu kalau orang yang tak tahan minum air yogurt ni, minum satu cawan okey. Masuk cawan kedua, cawan ketiga, mulalah sakit perut, memulas, lepas tu terus membuang, sebab dia Lactobacillus ni membantu proses penghadaman. Okey, saya nak respon tentang E. coli. Ini adalah E. coli. E. coli ni dia ada dalam usus kecil, iaitu salur kita punya salur usus kecil lah. Dia baik untuk penghadaman tinja pada usus kecil. Tapi kalau E. coli terkena ataupun terjangkit pada kita punya salur kencing ataupun salur tempat kita mengeluarkan air kencing, dia boleh menyebabkan jangkitan salur kencing. Boleh jadi penyakit pula. Tapi kalau dia duduk tempat dia dalam usus kecil, jadi elok, okey, bermanfaat. Tapi bila dia pindah pada salur kencing, dia jadi mudarat pada kita. Sebab itu kalau kita buang air besar, basuh tangan betul-betul dengan sabun sebelum kita menyentuh salur air kencing kita. Sebab takut E. coli tu termasuk pada kita punya salur air kencing, boleh menyebabkan jangkitan pada salur kencing. Kalau biasa antara simptom dia simptom dia adalah seperti kencing tak lawas. Lama-lama boleh jadi sakit kencing lah. Gitu, ya. E. coli ni nama dia. Biasa kita dengar kan, kalau iklan basuh pinggan tu boleh membunuh E. coli. Sebab E. coli kalau masuk dalam salur makanan kita, dia mudarat lah. Dia sesuai dekat usus kecil je. Tempat lain dia tak boleh. Dia jadi mudarat. Okey, ini adalah kepentingan flora normal. Adakah mereka ini, mikroorganisma ataupun bakteria ini mudarat? Tidaklah, sebab dia
adalah flora normal yang memberi manfaat dan mungkin dia sekadar menumpang saja pada kita punya tubuh badan ya. Kalau kat sini dia adalah maksud-maksud ataupun kepentingan flora normal ni, di mana saya highlightkan di sini ya, bersaing dengan patogen untuk mendapatkan nutrien dan menghalang pembentukan koloni patogen. Patogen ni satu mikroorganisma lain yang boleh memberi penyakit. Tapi kalau flora normal, dia tidak memberi penyakit. Mikroorganisma yang menyebabkan mudarat atau penyakit, kita istilahkan dia sebagai patogen. Ini boleh tambahlah lagi dalam kita punya istilah. Patogen maksudnya adalah mikroorganisma yang menyebabkan penyakit. Tapi flora normal adalah mikroorganisma yang baik. Jadi bila dia bersaing dengan patogen yang menyebabkan penyakit, maka dia boleh menghalang koloni patogen tersebut. Okey, flora normal terdiri bakteria yang mensintesiskan vitamin B12 dan vitamin K. Bagus ya. Okey, saya naikkan sikit lagi. Flora normal merangsang pertumbuhan tisu badan ya, seperti tisu kolon ni usus lah, dan tisu di luar salur pencernaan. Ya, tisu di dalam salur pencernaan. Flora normal merangsang pembentukan antibodi yang melawan patogen dan penyakit. Ini adalah kepentingan flora normal. Okey, bagus flora normal ni. Sebab itu kalau kita terlebih makan antibiotik, akan menyebabkan flora normal yang memang ada dalam tubuh badan kita mati. Ya, antibiotik tu sebenarnya kita akan bincangkan pada kelas akan datang, tapi secara umumnya dia boleh membunuh bakteria yang boleh menyebabkan penyakit. Tapi kalau bakteria yang menyebabkan penyakit dah mati, awak masih lagi minta kat doktor, minta lagi doktor, saya nak tambah antibiotik, awak makan bila berlebihan, boleh menyebabkan flora normal mati. Ataupun awak tak sakit apa-apa, tapi suka-suka hati je makan antibiotik orang lain, juga boleh menyebabkan penyakit. Boleh menyebabkan flora normal matilah, jadi penyakit akan datang. Okay, so ini adalah pengenasan mikroorganisma. Saya dah buat dalam bentuk jadual tadi. Jadi kita akan lihat daripada saiz yang paling besar, iaitu fungi ataupun kulat, sehinggalah saiz yang paling halus, iaitu virus. Okey, jadi jadual tadi saya harap dah ready. Sepanjang kelas ini, awak bolehlah keluarkan maklumat-maklumat yang ada di dalam slide ini untuk awak lengkapkan di dalam jadual tadi ya. Okey, kita tengok dulu tentang fungi ataupun kulat. Saiz dia berbeza-beza, tapi kita ada satu jenis kumpulan fungi makroskopik di mana dia sangat kecil lah. Saiz dia adalah 10 mikrometer hingga 100 mikrometer. Kena tengok dalam mikroskop baru kita nampak dia punya struktur dengan jelas. Tapi sebenarnya yang mikroskopik ni kita boleh nampak lagi dengan mata kasar. Contoh macam yeast. Yeast selalu buat kek. Zaman-zaman waktu PKP memang banyak buat pastry kan, belajar buat pastry. Jadi siapa yang selalu memasak macam tu memang biasa dengan yeast. Kita nampak, tapi untuk struktur yang betul-betul detail ataupun jelas, kita boleh tengok dalam mikroskop. Okay, ini yang tu kita panggil sebagai fungi mikroskopik. Kemudian biasanya fungi makroskopik ni dia wujud dalam bentuk koloni. Apa maksud koloni? Dia bentuk berkumpulan ya. Dia mestilah berkumpul. Kalau berkumpul baru dah nampak setumpuk. Sebab dia sendiri pun kecil saja sebagai satu unit. Jadi bila dia berkumpul tu nampak setumpuk-setumpuk. Contoh macam ni lah. Macam mukor. Mukor biasanya kita tengok tumbuh pada roti yang telah pun expired. Okey. Baik. Cabaran minda tadi saya kata sebagai kerja rumah. Jadi boleh salin dulu cabaran minda ni. Mukor merupakan fungi mikroskopik. Mengapakah mukor pada roti dapat dilihat dengan mata kasar? Rasanya dah sebut tadi. Jadi kalau nak tahu jawapan boleh rewind balik video ni. Okay, so kita ada pelbagai jenis fungi. Kita ada cendawan yang biasa kita tengok tumbuh tu nampak dengan mata kasar. Ada juga kita buat makan kan. Yeast. Boleh dilihat bawah mikroskop, elektron dan juga mukor. Okey, kita lihat seterusnya. Bentuk dia. Okey, bentuk untuk fungi ni dia terdiri daripada pelbagai jenis bentuk ya. Kalau yeast di sini dia berbentuk sfera kecil,
Okey, kalau yang fungi multisel, kalau unisel macam yeast ni, dia ada sfera kecil macam ni lah. Kecil je, dia satu saja, dia tak kompleks, tak ada struktur yang lain. Tapi kalau multisel, lama pun mati, mestilah banyak. Mati milioner, banyak duit. Multisel. Jadi bila multisel banyak sel lah. Contoh seperti muka yang tumbuh dekat roti tadi. Kita lihat di sini dia ada lebih kompleks. Ada spora, dia ada sporangium ya. Dia ada hypha. Dia punya batang ni kita panggil hypha. Okey. Kemudian dia punya kapsul untuk spora ni kita panggil sporangium dan di atasnya ada di dalamnya ada spora. Ini adalah bentuk untuk fungi. Okey, bagaimana pula dengan nutrisi? Kita tahu kulat ni dia suka tumbuh dekat kawasan yang dah mati ya. Jadi dia bersifat saprofit. Dia dapat makanan daripada organisma yang telah mati. Okey, ada juga yang jenis parasit. Contoh dekat sini. Biasa kita tengok kan ada setengah orang dia ada macam kita panggil apa ya, dekat celah-celah kaki ni. Sebenarnya itu adalah kulat jangkitan kulat. Contoh yang lain panau, kurap, itu penyakit-penyakit budak asrama. Gatal kan. Gatal tu sebenarnya punya kulat sedang aktif membiak. Okey. Jadi ini adalah parasit. Parasit di mana kita sebagai perumah kita rasa tak selesa dan dia memusnahkan perumah. Okey, dah lah tumbuh dekat tepi muka ni. Putih je, gatal pula tu, menggaru-garu. Lepas tu nampak pula tak cantiknya kulit kita. Nampak tak? Kesan kita sebagai perumah. Stres pula lagi. Sebab rasa macam nak garu, sentiasa nak menggaru dengan mukanya ada tumpukan putih. Tak tahan dengan ejekan kawan ke mungkin kan, jadi stres. Betapa impact mikroorganisma yang kecil ni pada kita punya kehidupannya. Okey, itu parasit. Okey, ciri yang seterusnya adalah habitat. Dia suka hidup dekat bahan reput, tinja, kulit haiwan dan makanan dan semestinya lah kawasan yang gelap dan lembab. Ini kawasan yang kulat suka, lebih gelap, lebih lembab. Lebih banyaklah dia boleh tumbuh. Okey, cara pembiakan dia ada dua, iaitu kalau unisel melalui pembiakan pembiakan aseks, iaitu pertunasan. Inilah macam yeast ni, dia bertunas jadi anak. Senang dia nak membiak. Bertunas lagi anak dia nanti bila dah cukup matang, tunas lagi membiak. Okey. Tapi kalaulah untuk pembiakan multisel, okey, kalau pembiakan multisel di sini, okey, kalau pembiakan multisel, dia akan melakukan pembiakan seks lah, iaitu konjugasi di sini. Okey, konjugasi ni dekat sini adalah pertemuan hifa di mana gamet dihasilkan dan persenyawaan gamet menghasilkan muka yang baharu. Okey, kat sini dia jumpa je bertemu, dia hasilkan gamet dan jadilah unit baharu. Okey. Tapi selain daripada pembiakan seks, dia juga menghasilkan spora, iaitu pembiakan aseks. Jadi dia ada dua, unisel, pembiakan dia pertunasan. Unisel adalah aseks, iaitu melalui proses pertunasan. Tapi kalau kulat multisel, kulat multisel dia ada dua, sama ada pembiakan melalui seks, iaitu konjugasi di sini. Kita boleh lihat pertemuan hifa boleh menghasilkan gamet dan menghasilkan unit baharu, ataupun dia akan membebaskan spora. Okey, sebab itu kalau seseorang itu dapat jangkitan, contohnya jangkitan panau, mula kecil je, tapi dia boleh merebak dengan sangat cepat. Sebab kulat yang ada dekat panau tu, dia dalam kategori muka, dia boleh membiak melalui kulit. Bawah kulit ni hifa merebak sampailah daripada bawah dagu ni merebak sampai ke dahi, contohlah. Dan juga melalui spora, dia terbang pula. Pergi pula daripada muka awak pada muka kawan sebelah. Ataupun pada muka awak, sapu peluh pakai towel dan kawan pula pegang towel awak tu, dia pula kena pada tangan dia. Sebab ada spora kulat panau tu dah melekat pada towel tu. So dia ada dua cara. Sama ada melalui seks, iaitu melalui itulah pembiakan hifa tu tadi, konjugasi, ataupun melalui penyebaran spora. Okey. Jelas ya untuk kulat. Saya harap dah lengkap jadual kita tadi. Dah lengkap belum?
Okey, bagus. Kalau dah lengkap, kita teruskan pada jadual seterusnya iaitu alga. Alga. Ataupun bahasa Inggeris sebut algae. Alga ni besar pun ada. Ni besar. Alga laut besar. Ataupun mungkin alga yang kecil. Ini adalah alga mikroskopik. Iaitu besar daripada 1 mikrometer. Kecilnya mikrometer hingga beberapa ratus mikrometer. Okey, sangat halus. Okey, ini alga laut. Ini nama dia Chlamydomonas. Comel je, bulat-bulat, ada kaki sikit kat bawah ni. Bukanlah kaki macam struktur kaki, macam struktur berbenang ni. Spirogyra. Kalau kita tengok, apakah warna alga ketiga-tiga ni? Warna hijau. Bagus. Dia ada warna hijau. Nanti kita akan lihatlah kenapa dia berwarna hijau. Okey, struktur asas dia... kalau unisel macam Chlamydomonas dan alga multisel adalah Spirogyra, kedua-duanya ataupun kesemuanya kebanyakan alga dia ada chloroplast, di mana dalam chloroplast ada klorofil. Jadi kita tahu kalau adanya klorofil maka dia akan memberikan warna hijau pada sesuatu objek tersebut. Macam tumbuhan, dia ada klorofil pada daun, jadi daun jadi warna hijau. Jadi kalau alga, dia ada klorofil, sebab itulah kebanyakan alga sini, dia berwarna hijau. Jadi apakah ciri-ciri organisma yang ada klorofil ni? Apa keistimewaan klorofil? Kita akan lihat di sini di bawah ciri alga nutrisi. Okey, dah tahu dah bila ada klorofil dah tentu dia boleh menghasilkan makanan sendiri, ya. Sebab dia boleh berfotosintesis. Sebab klorofil dia boleh memerangkap cahaya matahari dan cahaya matahari itu akan diproses untuk menghasilkan makanan melalui proses fotosintesis. Okey, sebab itu kebanyakan alga berwarna hijau dan biasanya dia hidup di tempat yang terang lah. Sebab dia mesti ada cahaya matahari baru dia boleh hidup dan boleh berfotosintesis. Baru boleh berfotosintesis dan baru boleh hidup. Kalau tak ada cahaya matahari, memang dia tak boleh hidup. Kita lihat di sebelah, cabaran minda. Mengapakah alga tidak dapat ditemukan di dasar laut dalam? Salin soalan cabaran minda ini di dalam buku tulis dan berilah jawapan awak menggunakan ayat sendiri. Okey? Jadi saya ada terangkan tadi kenapa ya mesti dia ada mempunyai cahaya supaya dia boleh berfotosintesis. Okey, alga juga habitat di sini oleh kerana dia mesti berfotosintesis, maka ciri-ciri fotosintesis kita ingat balik memerlukan cahaya matahari dan air. Jadi dia tentulah dia mesti hidup di dalam air, mestilah air tawar ataupun air masin dan di tanah yang lembap. Lembap ni menunjukkan kehadiran air, kulit pokok dan mestilah terdedah kepada cahaya matahari. Again, sekali lagi kita ingatkan sebab dia nak berfotosintesis untuk hidup. Okey. Cara pembiakan. Kita ada dua cara pembiakan, iaitu pembiakan aseks melalui belahan dia dua dan juga pembiakan seks melalui konjugasi. Kalau kita sebut konjugasi ni maksudnya dia ada dua mikroorganisma dia bertemu dan dia akan menghasilkan gamet, ya. Tapi kalaulah di sini belahan dia dua daripada satu organisma yang matang, dia akan membiaklah menghasilkan zoospora dan dia akan menghasilkan unit baharu dan seterusnya begitu. Dia nampak mudah lah. So dia sekadar membelahkan diri dia. Okey. Tapi kalau di sini ini adalah pembiakan seks, ya. Dia bertemu dekat sini, berkonjugasi, menghasilkan zigot, kemudian dia bermeiosis, dia menghasilkan anak baharu di dalam tubuh badan dia, kemudian dia akan berputar sekali lagi lah kitaran pembiakan dia. Okey. Boleh faham, ya? Ni konjugasi. Bila dia berkonjugasi melibatkan dua mikroorganisma, dua ni positif dan negatif, dia tak ada jantan betina, dia ada positif dengan negatif. Jadi bila bertemu dia akan menghasilkan gamet, dia akan bermeiosis, menghasilkan sel-sel baharu yang disebut sebagai zoospora, kemudian dia akan menghasilkan zoospora yang dewasa, kemudian dia akan seterusnya begitulah. Jadi bila dia dah dewasa dia terpulanglah dia nak membiak melalui seks ataupun aseks. Okey. Okey, selesai ya untuk alga. Saya harap awak dah lengkapkan jadual tadi untuk alga. Dah selesai belum?
Okey, bagus. Sudah selesai. Sekarang kita lihat tentang protozoa pula. Okey, protozoa kebanyakannya merupakan unisel berukuran antara 5 mikrometer hingga 250 mikrometer. Dan dia biasanya boleh dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa rendah. Maksudnya dia tidaklah terlampau kecil sangat. Kuasa rendah pun boleh tengok lagi. Okey, protozoa biasanya wujud secara berkoloni macam tadi sebelum ni, macam kulat. Dia duduk dalam berkoloni, ada kumpulan dia, ada perkampungan dia. Okey, baik. Jadi bentuk protozoa ni ada macam-macam. Yang ini yang ada di dalam buku teks. Saya dedahkan yang ada di sini, ada 2. Kalau macam paramecium ni, dia punya struktur dia tetap. Dan biasanya kalau kita nampak je bentuk macam selipar ni, ini adalah paramecium. Okey, paramecium SP, di mana dia kita lihat kat sini adalah struktur asas cytoplasma, makronutrien, vokol makanan, vacuole mengecut, mikronukleus, membran sel, dan dia ada silia. Okey. Dan kalau satu lagi ni nama dia ameba. Ameba ni bentuk dia tak tetap, berubah-ubah. Dia mengikut dia punya pergerakan. Bentuk dia tak tetap, berubah-ubah semasa bergerak. Jadi kita boleh bayanglah kalau macam ni macam mana dia bergerak. Okey. Kalau yang ini yang menggerakkan dia adalah silia ni. Silia ni macam kaki dia gerak. Kaki dia bergerak-gerak macam kita tengok kaki lipan lah. Macam itulah kaki paramecium. Tapi kalau cytoplasma pula. Kalau ameba ni dia bergerak mengikut dia punya bentuk dia ni, dia bergerak je lah, merayap macam tu. Okey, kalau kita lihat dia punya struktur asas dia sama sahaja, cuma bentuk dia sahaja yang berbeza. Okey, protozoa dia makan pelbagai jenis ya. Ada yang fotosintesis. Kalau mungkin fotosintesis, sekali lagi kita ingatkan balik, dia mempunyai klorofil. Okey, ada juga yang parasit, duduk dekat perumah dan dapat makanan daripada perumah. Contohnya dekat sini macam plasmodium, ameba. Kalau berfotosintesis tadi macam euglena. Ini adalah yang berfotosintesis. Tapi kalau parasit, contoh plasmodium, ameba. Dan biasanya makanan yang parasit ni dia mendapatkan makanan melalui proses fagositosis. Ya. Contoh dekat sini dibagi, ameba SP menggunakan unjuran sitoplasma yang dikenali sebagai pseudopodium. Apa dia pseudopodium? Tadi kita dah bincang, iaitu kaki palsu untuk bergerak dan mengepung makanan semasa fagositosis. Wah, makanan, lari pula dah. Makanan, you kejar, you makan. Pseudopodium dia ni macam kaki, ngap, telan terus. Masuk ke dalam vacuole makanan. Dan dia boleh terus serap makanan, boleh terus cerna dan serap makanan ni. Dia macam sap macam tu kan. Oh, makanan masuk. Ini pseudopodium lah ni. Pseudopodium lepas tu masuk macam tu. Masuk ke dalam vacuum makanan. Hebat ya Allah cipta. Okey, boleh kenal pula di makanan dia kan. Hebat dia, walaupun dia tiada organ-organ kompleks macam manusia untuk berfikir itu makanan dan sebagainya. Tapi secara fitrahnya Allah cipta tahu itu adalah makanan dia. Okey, baik. Protozoa dia membiak melalui 2 cara, iaitu seks dan juga aseks. Kita tengok melalui aseks dahulu, melalui belahan dia 2 macam ni. Paramecium ni dah matang, dia nak membiak, so dia belahkan saja diri dia. Lepas tu 2 anak dia ni kalau dah matang nanti dia belah diri dia. Oh, mudahnya dia membiak ya. Tapi kalau macam ni samalah, ameba ni pun sama, dia belah diri dia, dapatlah sel baharu. Kalaulah seks macam yang tadi juga melalui proses, apa dia? Ya, bagus, konjugasi. So, kita tengok dekat sini ada 2. Dia bagi line pula tadi, positif negatif. Yang ni dia bagi cahaya warna biru dengan warna merah. Bertemu, maka dia akan bertukar maklumat genetik. Ya. Kemudian, bila dah bertukar maklumat genetik dekat sini, kedua-duanya akan menghasilkan bermeiosis di dalamnya. Bermitosis. Okey, bila dia bermitosis nanti dia akan menghasilkan 4 sel anak yang baru. Okey, kita ulang. Di mana kedua-duanya ada gamet yang berbeza. Kemudian dia bertemu dan dia bertukar-tukar maklumat genetik dekat sini. Okey, kemudian dia bermitosis.
untuk menghasilkan anak baru. So ini adalah proses pembiakan melalui proses konjugasi. Okey, baik. Dan untuk habitat ya, alga ni dah tentulah dia suka tempat yang lembap juga. Tanah yang lembap, air tawar, air laut dan juga perumah. Okey, dah selesai tentang protozoa. Saya harap semua pelajar dah lengkapkan jadual untuk protozoa. Semua dah settle. Okey. Alright. Dah siap semua? Kalau tertinggal maklumat boleh rewind video. Tengok balik apa dia maklumat-maklumatnya dan boleh lengkapkan jadual tersebut. Dan seterusnya bakteria. Okey, bakteria biasanya adalah merupakan unisel. Dia berukuran 0.2 mikrometer hingga 10 mikrometer. Dan dia dapat dilihat melalui mikroskop cahaya kuasa tinggi. Maksudnya dia lebih kecil daripada protozoa tu. Okey, baik. Penamaan dan pengelasan bakteria adalah berdasarkan bentuk asas bakteria. Jadi kalau kita nampak nama dia Coccus, nama dia Bacillus, jadi sebenarnya itu menunjukkan dia punya bentuk dia, ya. Okey, kalau lah macam ni, sfera, kita namakan dia Coccus. Kalau dia berpilin, kita namakan dia Spirillum, Spirillum. Kalau dia rod, nama dia Bacillus. Kalau dia berbentuk koma, nama dia Vibrio. Ini gambar-gambar yang diberi di dalam buku teks, ya. Ini Coccus macam ni, bulat-bulat. Spirillum, ya, berspiral macam ni, macam spring. Kemudian Bacillus panjang-panjang macam rod, dan Vibrio dalam bentuk koma. Okey, ini adalah bentuk bakteria. Okey, di sini ada soalan cabaran minda. Apakah bentuk bakteria yang dikenali sebagai Diplococcus? Okey, tulis soalan ini dalam buku tulis dan berikan jawapan, ya. Sebenarnya jawapan dah disebut tadi. Okey, baik. Struktur asas bakteria. Dilihat di sini, struktur asas bakteria, dia ada dinding sel yang memberi bentuk kepada bakteria tu. Oleh kerana bentuk dia berbeza-beza, jadi dia ada struktur asas bakteria yang memberi bentuk pada bakteria tu, di mana kita panggil dia sebagai struktur dinding sel, ya. Apa yang ada pada dinding sel ini? Dinding sel terdiri daripada tidak daripada selulosa, tetapi kalau masih ingat masa mendengar rendah awak ada belajar berkaitan dengan sel, ya. Kalau masih ingat struktur untuk dinding sel tumbuhan dia mesti daripada selulosa. Tapi dinding sel bakteria bukan daripada selulosa, sebaliknya daripada asid amino dan polisakarida. Daripada apa? Cuba sebut. Betul, asid amino dan polisakarida. Ya, setengah bakteria dia ada kapsul untuk melindungi dinding sel dia. Ada kapsul lah, dia ada dinding sel pada asalnya. Kalau kita tengok dekat sini ada dinding sel ni, dinding sel. Tapi dia ada kapsul lain dekat sini untuk melindungi dinding sel dia. Okey. Kemudian mempunyai struktur rambut halus dikenali sebagai pili. Gambar rajah kat sini tak ada, tapi adalah sesetengah bakteria dia ada pili dekat sekitar badan dia ataupun di bahagian kawasan-kawasan tertentu pada tubuh dia yang membolehkan bakteria melekat pada permukaan tertentu. Nama dia pili, ya. Setengah bakteria juga mempunyai struktur seperti ekor, yang ni nama dia sebagai flagellum untuk membantu pergerakan. Okey, masih bersama saya. Jadi boleh lengkapkan maksud-maksud istilah yang saya minta pada awal tadi. Ada beberapa. Jadi di sini ada beberapa istilah yang ada dipaparkan di sini, ya. Baik, seterusnya kita lihat bakteria ni makan apa. Okey, ada setengah bakteria ada klorofil. Jadi dia boleh buat makanan dia sendiri. Ada juga yang bersifat parasit, ada juga bersifat saprofit. Jadi parasit ni dia dapat makanan daripada perumah. Tapi kalau saprofit dapat makanan daripada organisma yang telah mati. Okey. Habitat, di mana bakteria ni hidup? Udara, air, tanah dan semua mikroorganisma dan bahan yang mereput. Semua dekat badan kita ada mikroorganisma, dekat mouse ada mikroorganisma, cermin mata mikroorganisma, pada si comel ni pun ada mikroorganisma. Jadi okey.
Jadi semua tempat ada mikroorganisma. Jadi macam mana dia membiak? Membiak melalui aseks. Biasalah dia ada aseks dan juga seks. Kalau aseks melalui belahan dia dua, dibelahkan saja diri dia, dia dapatlah menghasilkan sel baharu. Dan melalui konjugasi. Konjugasi macam yang saya terangkan tadi, dia akan membentuk tiub konjugasi apabila dia berjumpa dengan dua bakteria yang dah matang dalam spesies yang sama. Dia akan memindahkan bahan genetik. Bila itu berlaku, sel anak dengan kandungan genetik yang sama pun terhasil. Okey. Okey, apa dia plasmid? Plasmid merupakan gelang kromosom kecil yang mampu bereplikasi secara bebas dan bertanggungjawab untuk memindahkan bahan genetik semasa konjugasi bakteria berlaku. Okey, yang inilah plasmid ni. Ni plasmid. Ini plasmid. Okey, baik. Ciri istimewa bakteria. Bakteria ni dia boleh hidup dalam tempoh yang sangat lama sebab ada setengah bakteria ni dia ada endospora, iaitu spora yang terbentuk di dalam sel bakteria dan mempunyai permukaan perlindungan yang kuat. So kita tengok dekat sini ada permukaan perlindungan dan di dalamnya ada spora, dinamakan sebagai endospora. Fungsi endospora ni dia akan protect spora ini sehinggalah satu masa ataupun dia tiba pada satu kawasan yang sesuai untuk dia bertumbuh, barulah dia akan pecah. So dikatakan sini permukaan perlindungan endospora ini akan pecah apabila kawasan persekitaran endospora sesuai untuk pertumbuhan dan seterusnya bercambah untuk membentuk bakteria baharu. Ia tak mustahil kalau sekarang COVID itu virus lah. Tapi tak mustahil dalam tempoh mungkin beberapa lama akan datang akan ada satu penyakit yang baharu disebabkan oleh bakteria. Mungkin bakteria tu dah ada berjuta-juta tahun dulu, tapi sebab mungkin sekarang ini belum waktu yang sesuai untuk dia menetas ataupun untuk dia membiak sebab keadaan tidak sesuai. Jadi mungkin satu masa akan datang bila keadaan dah sesuai, dia akan pecahkan dia punya endospora ni dan dia membiak. Dan mungkin boleh menyebabkan penyakit. Kalaulah bakteria tu boleh menyebabkan penyakit. Kalau tak menyebabkan penyakit, tak ada masalah. Itu adalah endospora. Jadi dia boleh hidup dalam tempoh yang lama. Itu ciri istimewa bakteria. Okey, dah habis berkaitan dengan bakteria. So saya harap awak dah selesaikan jadual untuk bakteria. So kita nak tengok yang terakhir iaitu virus. Ini memang banyak kerap kali diperkatakan sekarang. Kalau dulu kita masyarakat kurang mahir tentang virus, sekarang maklumat-maklumat asas tentang virus kita dah tahulah. Kita tahu dia haiwan seni, dia sangat berbahaya, dan dia hanya boleh dilihat di bawah mikroskop elektron. Ini mikroskop elektron. Mikroskop elektron. Okey. Jadi saiz dia sangat kecil, hanya boleh dilihat melalui mikroskop elektron. Dia kurang daripada 0.5 mikrometer. Okey. Dan sebenarnya gambaran-gambaran ini hanyalah gambaran saja. Untuk lihat sepenuhnya dia punya image di bawah mikroskop elektron yang lebih detail tu tidaklah nampak jelas seperti ini. Mungkin dia nampak gambaran dia bulat. Jadi saintis dia lukiskan gambaran ni begini. Ini adalah untuk virus influenza, ini virus mosaic, ini adenovirus, ini bacteriophage gabungan helix dan polyhedral. Ini adalah contoh-contoh bentuk virus. Kita ada sfera, helix, polyhedral dan kompleks. Ini adalah contoh-contoh bentuk virus yang boleh dilihat di dalam mikroskop elektron secara jelas lah. Okey, struktur asas dia terdiri daripada berbenang asid deoksiribonukleik ataupun DNA dan juga ataupun asid ribonukleik atau RNA yang dilindungi oleh lapisan protein. Okey, dan lapisan protein ini dikenali sebagai kapsid yang menentukan bentuk virus. So kita dah tengok tadi maksud kapsid dia apa, yang membawa gelang kromosom dan boleh bereplikasi secara bebas. Replikasi ni replicate ni maksudnya kopi yang asal, dia replicate, boleh mereplikasi diri dia. Okey, ni struktur asas dia. Kemudian kita nak tengoklah ciri khas untuk virus.
Virus ni dia letak dalam mikroorganisma bukanlah sebab dia memenuhi ciri-ciri organisma secara umum. Kita tahu organisma dia ada dua ciri yang utama, iaitu dia makan dan dia membiak. Tapi virus dia tidak memenuhi ciri yang pertama. Virus dia tak makan, tapi dia hanya membiak je. Kerja dia membiak je. Okey, dan membiak pula dia bukan membiak macam yeast ataupun protozoa secara belahan dia dua. Tidak. Dia membiak bila ada perumah. Kalau dia jumpa perumah, dia akan masuk dalam perumah, dia akan buat proses pembiakan di dalam perumah dan dia akan keluar daripada perumah dengan jumlah yang berganda-ganda dan biasanya dia akan pecahkan sel perumah tu. Sebab itu virus bila masuk dalam badan kita, dia boleh memusnahkan sel-sel tertentu dalam tubuh badan kita. Terutama yang sekarang ni pasal COVID lah. Ya, COVID dia akan memusnahkan, dia akan attack sistem pernafasan. Daripada hidung, mulut, masuk ke saluran pernafasan dan paru-paru. Ya? Jadi itu adalah virus. Dia tidak makan, tapi dia hanya membiak dengan cara menjangkiti sel perumah. Okey, ini adalah contoh pembiakan daripada bacteriophage ya. So kita ada bacteriophage, dia letakkan perumahnya adalah bakteria. Okey, bacteriophage iaitu virus, ni bacteriophage ni. Ni bacteriophage. Nama untuk virus ni bacteriophage. Okey. So virus bacteriophage ni dah bersedia untuk dia jumpa perumah iaitu bakteria, dia melekatlah pada perumah, kemudian dia akan menyuntik bahan genetik ke dalam sel perumah. Ni perumah dia bakteria, ada DNA. Okey, apa yang dia buat, bahan genetik ni buat, bahan genetik virus mengambil alih kawalan sel bakteria. Dia ambil alih. Dia ambil alih lah. Kawalan sel bakteria sambil membahagi dan menggunakan bahan dalam sel bakteria untuk membina lapisan protein atau kapsid. Jenis macam kuku besi lah dia ni. Dia masuk je, dia boleh ubah suai terus maklumat genetik sel perumah tu. Bilangan virus baharu yang dihasilkan dalam sel bakteria kian bertambah. Daripada satu virus, dia dah ubah suai genetik bakteria tadi, genetik perumah. Kemudian dia boleh hasilkan diri dia mengganda-ganda dengan jumlah yang lebih banyak. Kemudian virus baharu memecahkan sel bakteria dan membebaskan diri untuk menyerang sel-sel bakteria yang lain. Bila dah standby, dah ready, dah semua, dah complete, dia keluar lah. Dia keluar dan dia akan pecahkan sel perumah. Dia akan cari sel perumah yang baharu. Itu yang berlaku pada COVID, virus COVID. Dia bila seorang tu bersin, kemudian kita terhidu ataupun tersedut air liur yang mengandungi sel virus COVID-19 tu masuk dalam hidung kita, dia akan attack kita punya sel-sel dalam saluran pernafasan. Okey, dia akan attack dalam saluran pernafasan. Mula-mula sakit tekak, lepas tu dekat dalam mulut mungkin ada macam ulcer, putih-putih dekat tekak, ada radang. Lama-lama dia akan terus sel-sel tadi dah tumbuh kat sini dah. Virus tadi dah banyak dekat hidung, lepas tu dia merebak lah ke tekak. Kemudian dia bergerak lagi, merebak lah sampai ke paru-paru. Dan akhirnya bila sampai peringkat yang terakhir, dah tak boleh berfungsi dan orang itu akan meninggal dunia disebabkan oleh sel-sel yang telah pun dijangkiti oleh virus ni dah pecah, dah mati dah. Dah tak boleh nak diselamatkan. Ya. So sebab itulah untuk virus COVID ni memang diminta supaya kita mencegah sebelum kita merawat, sebab bila dah ada dalam badan agak sukar untuk dirawat, lebih-lebih lagi kepada mereka yang berisiko tinggi. Tak payah berisiko tinggi pun, kita mungkin yang awak sebagai remaja, saya sebagai orang dewasa yang memang masih lagi sihat, tapi kita kena elakkanlah dengan mematuhi SOP yang telah pun ditetapkan. Tak payah nak sebut lah sebab benda itu dah biasa kita dengar kan. Jadi kita buat amalan sajalah lagi. Okay. Habis. Setakat ini sahaja untuk pengelasan bakteria, pengelasan mikroorganisma. Kita mulakan semula daripada awal tadi, iaitu pada fungi. Kemudian kita ada daripada fungi, kita ada alga, kemudian kita ada protozoa, kemudian kita ada bakteria, kita ada virus. Saya harap jadual yang kosong pada awal kelas tadi telah pun diisi dengan sebaik mungkin dan awak telah pun menulis semula
soalan uji minda yang telah pun saya highlightkan dalam buku teks tadi sebagai kerja rumah. Okey, nanti tulislah ayat yang molek-molek dan saya akan pick beberapa nama untuk menghantar gambar jawapan awak pada saya supaya maklumat tersebut saya boleh gunakan untuk jawab untuk perbincangan kelas akan datang. Okey, jelas ya? Adakah anda masih bersama saya? Sebut ya. Okey, bagus. Okey. Kita tengok apa lagi yang saya sediakan hari ini. Okey, baik. Saya ulang balik di sini. Saya ada kerja rumah tadi. Ulang semula video, salin semula soalan cabaran minda di dalam buku latihan ya daripada buku teks. Salin semula dalam buku latihan dan selamat menjawab. Okey, saya bagi masa lebih kurang dalam tempoh 24 jam dari sekarang. Nanti saya akan pick beberapa nama di dalam grup Telegram. Saya minta pelajar untuk memberi snap gambar jawapan awak pada saya ya. Tadi saya dah terangkan apa yang perlu awak buat. Okey, apa lagi saya sediakan? Kita tengok. Ya. Okay, saya nak berkongsi saja. Ini saya punya project paper masa final year berkaitan dengan satu mikroorganisma. Dia bukan mikroorganisma, dia organisma yang halus, dia besar sikit lah. Tidaklah kecil sangat. Tapi gambar ini dilihat di dalam mikroskop elektron. Mikroskop elektron, kalau kita tengok tadi, mikroskop elektron ada ditunjukkan di dalam buku teks tadi. Alhamdulillah saya ada peluang untuk menggunakan mikroskop elektron ni. Ini dia, mikroskop elektron untuk melihat organisma ini. Ini dinamakan, nama dia adalah okey. Nama dia apa benda ni? Apa benda ni? Apa dia? Ini adalah nama dia adalah polychaete. Nama dia polychaete ya, polychaete. Polychaete daripada genus Diopatra cleperidae ataupun nama lain dia adalah umpun-umpun. Umpun-umpun ni kalau orang biasa polychaete yang dinamakan sebagai Diopatra cleperidae ataupun umpun-umpun. Biasanya umpun-umpun ni kalau yang selalu pergi memancing, dia akan gunakan umpun-umpun ni sebagai umpan. So, kerja saya hari tu adalah melihat struktur polychaete ni. Dekat dia punya tanduk dia ni ada apa, dekat dia punya kaki dia ni ada apa, dekat dia punya mulut dia ada apa. Kalau tengok macam raksasa Ultraman. Ini zoom dekat lah. Tengok dekat sini 15 kali. Ya, electron microscope di UPM. Which is sudah berapa tahun yang lepas lah. 15 tahun, 16 tahun yang lepas. Ya, ini dia. Okey, baik, itu saja untuk hari ini. Saya harap semua pelajar dapat manfaat dan mendapat satu maklumat yang baharu dalam hidup awak. Jangan lupa aktiviti-aktiviti yang telah pun saya rancang sepanjang video tadi. Dan saya fikir kita jumpa lagi kelas akan datang. Take care of yourself, jaga diri baik-baik. Okey, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.